Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, kami iaitu saya dan Anissa akan membentangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya. Mula saya akan menceritakan tentang PPPM. Dalam menjadikan pendidikan Malaysia bertaraf global pada abad ke-21, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 hingga 2025 telah diperkenalkan oleh kerajaan. Ianya bertujuan bagi membentuk kualiti dan keupayaan generasi baharu bagi menyesuaikan diri dalam menghadapi cabaran dan perubahan peradaban global pada abad ke-21 ini. Di dalam PPPM ini, 5 aspirasi bagi pendidikan telah digariskan. Aspirasi pendidikan merupakan hasrat yang ingin dicapai oleh kerajaan bagi membangunkan sistem pendidikan Malaysia yang telah jauh ketinggalan di belakang. Aspirasi yang pertama ialah akses. Yang dimaksudkan di sini ialah akses kepada kejayaan. Kerajaan berhasrat mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga ke sekolah menengah atas. Bagi memenuhi hasrat ini, setiap individu harus diberikan peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan hak memilih jenis sekolah untuk belajar tanpa mengira latar belakang seperti status ekonomi, sosial, keistimewaan, jantina, kaum atau agama. Melalui aspirasi ini, kerajaan telah menyediakan pelbagai inisiatif bagi menangani isu keciciran murid dan memastikan mereka mendapat peluang pendidikan yang sewajarnya. Selepas itu, aspirasi yang kedua ialah kualiti. Kualiti yang dimaksudkan di sini ialah kualiti pendidikan yang mengikut standard antarabangsa. Pencapaian pendidikan di Malaysia telah berkembang dan meningkat sejak beberapa dekad yang lalu. Namun begitu, sistem pendidikan negara lain telah meningkatkan prestasi muridnya dengan lebih cepat berbanding Malaysia dan mampu mengekalkan momentum tersebut secara berterusan. Selain itu, pentaksiran di peringkat antarabangsa menunjukkan prestasi murid di Malaysia semakin merosot. Ini menyebabkan jurang pencapaian antara Malaysia dengan negara lain semakin melebar. Melalui aspirasi kualiti ini, dalam tempoh 15 tahun, Malaysia berhasrat untuk berada dalam kalangan negara sepertiga teratas dari segi prestasi berdasarkan penilaian antarabangsa seperti TIMSS, iaitu Trends in International Mathematics and Science Study, dan PISA, Program for International Student Assessment. Oleh itu, bagi memenuhi hasrat tersebut, tahap keberhasilan murid dan amalan pembelajaran akan diselaraskan mengikut standard yang digunapakai oleh sistem pendidikan berprestasi tinggi supaya murid-murid di Malaysia dapat bersaing di peringkat global. Seterusnya, aspirasi yang ketiga ialah equity, iaitu kesaksamaan bagi semua murid. Terdapat 3 aspek yang dikenal pasti di Malaysia sebagai penyebab kepada kewujudan jurang equity, iaitu yang pertama, pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa, yang kedua, purata pendapatan isi rumah bagi negeri, dan yang ketiga, peratusan murid menerima bantuan asas kewangan melalui Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM. Aspek-aspek ini merupakan sebab utama bagi isu murid daripada keluarga miskin kurang cemerlang berbanding murid daripada keluarga berpendapatan sederhana dan tinggi. Oleh itu, melalui aspirasi ini, kerajaan telah menyediakan laluan-laluan alternatif yang menarik seperti sistem pendidikan vokasional yang memberi peluang kepada murid-murid yang mempunyai pelbagai minat dan kebolehan bagi mengembangkan bakat mereka. Kemudian, aspirasi yang keempat ialah perpaduan. Malaysia merupakan sebuah negara yang rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum yang kaya dengan keunikan yang pelbagai juga. Oleh sebab itu, perpaduan merupakan perkara paling penting yang selalu dipupuk oleh kerajaan selepas merdeka. Melalui aspirasi ini, kerajaan ingin mengukuhkan lagi
kesefahaman dan hubungan yang terjalin antara murid-murid pelbagai kaum di sekolah supaya dapat mewujudkan suasana yang aman dan harmoni di sekolah. Dan akhir sekali, aspirasi yang kelima ialah kecekapan. Keberhasilan murid merupakan kayu pengukur bagi kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Kerajaan telah mengeluarkan perbelanjaan yang besar dalam sektor pendidikan. Berdasarkan aspirasi ini, kerajaan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan bertanggungjawab supaya dapat memaksimumkan setiap ringgit yang dibelanjakan bagi meningkatkan potensi dan keberhasilan murid yang terbaik. Seterusnya kita pergi kepada 6 aspirasi murid. Aspirasi murid terbahagi kepada 6 iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional yang sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Sistem pendidikan Malaysia bermatlamat untuk memastikan setiap murid mencapai potensi maksima yang ada dalam diri mereka. Hal ini adalah kerana ingin mencapai aspirasi yang diharapkan sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang merencanakan pendidikan yang seimbang. Yang pertama iaitu pengetahuan. Setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas. Yang seterusnya, ianya merupakan kemahiran asas yang membolehkan pengetahuan agar dapat berfungsi secara berkesan. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan yang diperolehi oleh murid tersebut diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Yang kedua iaitu kemahiran berfikir yang merupakan elemen yang sangat penting dalam mempersiapkan murid agar berupaya bersaing pada peringkat global. Ianya juga merupakan proses kognitif yang membolehkan maklumat diperolehi, pengetahuan juga berkembang dan ilmu dapat dijana. Selain itu, ianya menjadi aspirasi pendidikan negara agar setiap murid mampu mempunyai semangat ingin tahu dan belajar untuk terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat. Dan yang terakhir, pemikiran aras tinggi ini amat diperlukan untuk diintegrasikan dan diterapkan dalam usaha memahami sesuatu maklumat yang akan digunakan bagi mencetuskan idea. Kemahiran yang ketiga iaitu kemahiran memimpin. Dalam usaha membina pemimpin yang berkualiti yang bakal menerajui negara, penting diwujudkan dalam kalangan generasi muda. Kemahiran memimpin penting bagi memastikan kecemerlangan dan keharmonian sesuatu kelompok, institusi masyarakat dan negara untuk kelangsungan pada masa hadapan. Seorang guru juga, seorang pendidik juga perlu berusaha membantu murid dalam mencapai potensi penuh mereka melalui penglibatan sebagai pemimpin serta bekerja dalam kumpulan. Kemahiran yang keempat iaitu kemahiran dui bahasa. Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantara dalam sistem pendidikan di Malaysia. Untuk menguasai bidang sains dan teknologi, penguasaan bahasa Inggeris amat penting sekali kerana kebanyakan bahan bacaan adalah dalam bahasa Inggeris. Selain itu, murid juga digalakkan untuk belajar 3 bahasa sekurang-kurangnya bagi membolehkan mereka bekerjasama dan berkomunikasi secara berkesan dalam dunia global masa kini. Yang kelima iaitu etika dan kerohanian. Etika dan kerohanian ini dapat membentuk watak dan sasiah murid yang berilmu supaya memiliki kualiti amanah dan amal yang tinggi. Pemupukan nilai ini dalam diri setiap murid penting bagi sebagai persiapan mendepani cabaran agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal dan berani melakukan serta membuat keputusan yang tepat. Dan yang terakhir iaitu identiti sosial. Identiti sosial ini berkait rapat dengan asas kesetiaan atau patriotisme kepada cita-cita bernegara yang luhur serta berkait rapat dengan jati diri sebagai warga negara Malaysia di mana usaha dan pengorbanan dilakukan dengan kebijaksanaan demi kesejahteraan negara. Seterusnya kita pergi kepada implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia.
selaras dengan standard kualiti pendidikan Malaysia dan pelan pembangunan pendidikan Malaysia yang digubal, sistem pendidikan di Malaysia mengalami beberapa perubahan bagi merealisasikan kemenjadian murid serta aspirasi yang ini ingin dicapai dalam standard dan pelan tersebut. Okey, baiklah. Saya akan teruskan dengan implikasi. Yang pertama ialah implikasi terhadap kurikulum. Bagi menepati kehendak PPPM, kurikulum sekolah yang sedia ada ditambah baik melalui transformasi kurikulum, iaitu usaha menambah baik program pembelajaran. Tujuannya ialah bagi meningkatkan keberhasilan murid agar mereka mampu mengembangkan potensi diri dan menghadapi cabaran abad ke-21. Transformasi yang telah dibuat ialah: pertama, transformasi kurikulum prasekolah. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan ditambah baik bagi disejajarkan dengan aspirasi PPPM. Yang kedua ialah transformasi kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah. Kedua-dua kurikulum ini diubah suai dan ditambah baik serta dijenamakan semula. Dan yang ketiga ialah penambahbaikan kurikulum pendidikan khas. Beberapa mata pelajaran dalam pendidikan khas diubah suai dan ditambah subjek baharu bagi pendidikan khas ini bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih teratur dan menepati keperluan murid-murid berpendidikan khas ini. Implikasi yang seterusnya ialah implikasi terhadap pimpinan sekolah. Berdasarkan kandungan PPPM, pemimpin sekolah perlu menjadikan sekolah sebagai asas dalam melahirkan manusia yang berjaya dan penyumbang aktif kepada pembangunan negara. Jika kita fikirkan, pemimpin sekolah yang dimaksudkan di sini ialah pengetua dan atau guru besar yang berperanan penting sebagai pendorong bagi warga-warga sekolah. Antara peranan yang boleh dimainkan oleh mereka ialah mencapai set jangkaan yang lebih tinggi yang telah ditetapkan bagi sekolahnya. Perkara ini boleh dilakukan dengan melaksanakan pelbagai program ataupun pelbagai aktiviti yang dapat meningkatkan prestasi dan mengembangkan potensi murid. Peranan lain yang boleh dimainkan oleh mereka ialah menjalankan tugas sebagai pembimbing dan jurulatih untuk membina keupayaan dan meningkatkan prestasi guru dan murid-murid serta kaki tangan di sekolah. Peran selain itu, mereka juga boleh menjalinkan kerjasama profesional bersama PPD untuk mendapatkan input bagi sasaran prestasi tahunan serta dapat ketulusan yang lebih tinggi daripada PPD dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan sekolah. Implikasi yang lain ialah implikasi terhadap latihan guru. Sejajar dengan PPPM, beberapa perubahan telah dilakukan terhadap program latihan guru. Perubahan yang pertama ialah tentang pengambilan guru pelatih. Untuk pengambilan guru pelatih yang baharu, pendekatan secara holistik digunakan, iaitu pendekatan yang melihat kepada keseluruhan seseorang itu, bukan sekadar melihat kepada aspek-aspek tertentu sahaja. Permohonan untuk menjadi guru digalakkan daripada pelbagai latar belakang tanpa berkompromi syarat-syarat kemasukan yang ketat. Guru pelatih ditempatkan di Institut Pendidikan Guru IPG yang menawarkan pelbagai program bagi memenuhi pelbagai tahap pengalaman calon. Perubahan yang kedua ialah kurikulum IPG. Kurikulum latihan pra-perkhidmatan perguruan dikaji semula bagi memastikan guru dipersiapkan secukupnya untuk mengajar murid-murid di sekolah dengan menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi serta mampu menghadapi cabaran-cabaran abad ke-21 ini. Guru akan dilatih dengan pendekatan pengajaran dan pentadsiran alternatif seperti pembelajaran berasaskan projek dan pentadsiran berasaskan TMK. Perubahan ketiga yang dilakukan ialah kualiti kepimpinan IPG. Keterampilan sebagai pemimpin instruksional dan pemimpin organisasi akan dipertingkatkan
supaya mereka boleh berperanan sebagai pakar rujuk dan peneraju perubahan kepada pensyarah, guru pelatih atau pegawai di IPG. Perubahan yang terakhir ialah kualiti pensyarah IPG. Kriteria pemilihan pensyarah ditambah baik dengan mengutamakan pemegang ijazah sarjana atau doktor falsafah. Pensyarah di IPG juga digalakkan untuk meningkatkan kepakaran dalam bidang pengkhususan tertentu dan mengagihkan masa mereka untuk pengajaran, penyelidikan dan penerbitan bahan. Implikasi terhadap murid yang pertama iaitu persekitaran pembelajaran. Murid akan belajar dalam persekitaran pembelajaran yang kondusif dan akan berasa terangkum dan terdidik dengan pengalaman pembelajaran di sekolah. Selain itu, murid akan belajar di persekitaran yang mempunyai kepercayaan asas bahawa semua murid boleh belajar dan boleh berjaya selain mempunyai lebih hak bersuara dalam membentuk pengalaman mereka. Implikasi terhadap murid yang kedua iaitu pengetahuan dan kemahiran insania. Untuk pengetahuan dan kemahiran insania ini adalah untuk menggalakkan murid agar berusaha meneroka serta membina pengetahuan dan kemahiran baru. Ini juga akan meningkatkan kemahiran insania murid yang terdiri daripada semua kemahiran. Kemahiran ini akan menghasilkan generasi muda yang berpengalaman, mampu berfikir secara kritis dan kreatif. Implikasi terhadap murid yang ketiga ialah kemahiran berfikir. Ianya penting agar mereka berkemampuan untuk berhadapan dengan berbagai cabaran global dan menyelesaikan masalah dalam persekitaran sebenar yang merupakan kemahiran yang sangat penting pada abad ke-21. Dan yang seterusnya, kemenjadian murid diukur melalui kemampuan menginovasi, menjana kemungkinan baharu dan mencipta idea atau pengetahuan baharu. Implikasi terhadap murid yang keempat iaitu peluang pendidikan. Murid akan mempunyai lebih banyak peluang untuk belajar pada kadar kendiri dan mengejar minat mereka dalam aliran akademik, vocational dan teknikal. Apabila persekolahan ditamatkan, murid akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran bertaraf dunia, nilai moral yang tinggi dan berupaya bersaing dengan rakan sebaya dari negara lain. Implikasi terhadap murid yang terakhir iaitu yang kelima, murid berkeperluan khas. Itu yang mempunyai peluang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti tinggi yang relevan dengan keperluan mereka. Program, sekolah dan inisiatif yang memenuhi keperluan tambahan murid ini akan membolehkan mereka mendapat manfaat yang sama dengan murid lain dalam sistem pendidikan Malaysia. Seterusnya kita pergi kepada implikasi terhadap guru. Yang pertama, pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Seorang guru perlu berkeupayaan dalam merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan tercapai. Guru perlu bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid serta cara berfikir, nilai dan kelakuan murid yang dijangkakan pada tahap optimum secara berterusan. Yang kedua iaitu pembangunan profesionalisme. Guru hendaklah mempunyai keluasan pedagogi yang lebih besar dalam bilik darjah dalam usaha memastikan setiap murid belajar sesuai dengan kemahiran abad ke-21. Seorang guru juga perlu saling bekerjasama dalam menangani isu dan berkongsi amalan terbaik sesama sendiri. Ia juga perlu bersifat terbuka kepada pembelajaran dan cara bekerja yang baharu. Implikasi terhadap guru yang ketiga iaitu kemahiran teknologi. Yang memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah harus disambut dengan minda positif oleh setiap guru. Setiap guru harus memahami isu-isu masyarakat setempat dan global serta tanggungjawab dalam budaya digital yang berkembang dan mempamerkan kelakuan yang baik serta beretika dalam amalan profesionalismenya. Implikasi terhadap guru yang keempat iaitu mempunyai wawasan. Seorang guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan pemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Selain itu, seorang guru harus memikul amanah yang cukup mencabar untuk menjadikan anak murid mampu bersaing di peringkat global. Implikasi
Implikasi terhadap guru yang terakhir ialah menjadi suri teladan. Hasrat itu diterjemahkan dalam anjakan transformasi ketiga, iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Selain itu, ia menjadi keutamaan untuk membangunkan murid secara holistik. Ia ini merupakan peranan seorang guru. Seterusnya itu, penghayatan nilai rohani adalah salah satu tonggak utama dalam pendidikan. Selain itu, ianya perlu menghasilkan murid yang dibangunkan dalam identiti sosial yang kukuh melalui PDP, aktiviti kokurikulum serta aspek pembangunan sahsiah murid. Dan yang terakhir, kita pergi kepada implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Apakah maksud guru berjiwa pendidik? Guru yang mempunyai fahaman yang jelas tentang matlamat sebenar pendidikan yang ada pada asasnya untuk mengubah tingkah laku manusia. Yang pertama itu pembangunan profesionalisme yang sentiasa memperbaharui pengetahuan dan meningkatkan kemahiran berterusan melalui pembelajaran berterusan. Dengan ini mereka berani meneroka pelbagai cabang ilmu supaya dapat mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran berkesan untuk melaksanakan kemahiran pedagogi yang holistik dalam pengajaran. Implikasi terhadap guru berjiwa pendidik yang kedua ialah kemahiran teknologi. Dengan menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta teknologi dalam mencetuskan inovasi murid. Selain itu, guru menggabungkan alat dan sumber kontemporari bagi memaksimumkan pembelajaran isi kandungan merujuk konteks untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Implikasi terhadap guru berjiwa pendidik yang ketiga iaitu mempunyai wawasan. Wawasan yang unggul adalah untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan untuk berfikir aras tinggi dan mampu berinovasi. Selain itu, standard tahap global dicapai supaya kemahiran yang dicurahkan kepada murid sejajar dengan hasrat PPPM. Implikasi terhadap guru berjiwa pendidik yang terakhir ialah menjadi suri teladan. Penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti hasrat PPPM iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai kerohanian, iaitu untuk menghasilkan murid yang mempunyai identiti nasional yang kukuh menerusi pengajaran, pembelajaran dan aktiviti kokurikulum. Sekian sahaja perkongsian dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.